Pukulan maut dalam NATO. Donald Trump telah mengarahkan penarikan kira-kira 5.000 askar Amerika dari Jerman dan pada hari Sabtu 2 Mei 2026 telah mencetuskan krisis ketenteraan terbesar sejak kebelakangan ini antara Washington dan sekutu-sekutu Eropahnya. Keputusan ini secara langsung menjejaskan jantung kehadiran Amerika Syarikat di Eropah. Kerana Jerman menempatkan pangkalan utama untuk logistik Amerika termasuk Ramstein, salah satu titik sokongan ketenteraan utama Amerika Syarikat di luar wilayah Amerika sendiri. Langkah ini telah disahkan oleh Pentagon dan dijangka akan dilaksanakan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian Credibility Nielsen Alves. Secara praktikal, ini bukan sekadar pengurangan anggota, ia adalah satu amaran. Trump sedang memberitahu orang Eropah bahawa Amerika Syarikat tidak mahu lagi menanggung sebuah pakatan secara bersendirian yang menurut beliau terlalu banyak menuntut daripada Washington dan memberikan sedikit sahaja apabila krisis melanda. Pengunduran ini mewakili kira-kira 14% daripada 36,000 anggota tentera Amerika yang ditempatkan di Jerman. Satu kehadiran yang dibina sejak tamat Perang Dunia Kedua dan digunakan sebagai pangkalan perantara bagi operasi di Eropah, Timur Tengah dan kawasan lain. Kejutan ini berlaku selepas beberapa minggu ketegangan mengenai perang menentang Iran. Donald Trump telah menuntut sokongan daripada sekutu NATO, terutamanya dalam krisis Selat Hormuz. Tetapi beliau menghadapi tentangan di ibu negara Eropah. Itali telah menolak kebenaran untuk pesawat tentera Amerika menggunakan pangkalan Sigonella di Sicily dalam satu operasi yang berkaitan dengan Timur Tengah. Spanyol juga disebut antara negara yang tidak memberi laluan kepada Washington seperti yang diharapkan oleh Donald Trump. Bagi Rumah Putih, perkara ini kedengaran seperti satu pengkhianatan kepercayaan pada saat Amerika Syarikat mengatakan mereka sedang menghadapi ancaman langsung terhadap kepentingan mereka. Dan di situ, perkara ini menjadi lebih besar daripada sekadar pertukaran tentera. Donald Trump tidak mengumumkan pengunduran rasmi dari NATO, tetapi telah memulakan penarikan sebenar dalam struktur ketenteraan yang menyokong pakatan itu. Untuk keluar secara rasmi dari NATO, kerajaan Amerika perlu menghadapi halangan politik dan undang-undang di Washington. Tetapi di lapangan, mesej itu sudah pun bermula. Jika Eropah tidak mengikuti Amerika Syarikat, apabila tekanan meningkat, Amerika Syarikat juga boleh mengurangkan perlindungan mereka di Eropah. Jerman menjadi sasaran utama kerana ia adalah lokasi kehadiran tentera Amerika terbesar di benua Eropah. Ramstein berfungsi sebagai pusat komando, pengangkutan, komunikasi dan tindak balas pantas. Ia bukan saja untuk mempertahankan Jerman. Ia digunakan untuk menggerakkan tentera, pesawat, peralatan dan risikan ke pelbagai medan. Oleh itu, mengeluarkan 5,000 askar dari sana bukanlah satu tindakan kecil. Ia adalah satu langkah pemotongan yang diperhitungkan terhadap satu jentera yang selama beberapa dekad telah menyokong kekuatan Amerika di luar wilayahnya sendiri. Reaksi NATO adalah cuba mengawal kerosakan. Pakatan itu berkata, mereka sedang bekerjasama dengan Washington untuk memahami butiran pengunduran tersebut dan mengulangi bahawa Eropah perlu melabur lebih banyak dalam pertahanan. Ayat ini penting kerana ia mengesahkan perkara utama yang dibangkitkan oleh Trump. Sekutu-sekutu Eropah telah bertahun-tahun berjanji untuk berbelanja lebih, tetapi Washington terus memikul beban paling berat dalam perlindungan ketenteraan. Pada tahun 2025, di sidang kemuncak di The Hague, ahli-ahli NATO telah membuat komitmen untuk mencapai 5% daripada KDNK dalam bidang pertahanan dan keselamatan. Masalahnya ialah Trump tidak mahu menunggu sehingga 2035. Dia mahukan jawapan sekarang. Perang menentang Iran menjadi ujian yang mendedahkan keretakan itu. Apabila Washington memerlukan pangkalan, laluan, sokongan politik dan kehadiran tentera laut, sebahagian Eropah menekan brek. Tepat pada ketika inilah Trump melihat NATO sebagai satu pakatan yang selesa untuk orang Eropah ketika menerima perlindungan. Tetapi perlahan dan teragak-agak, apabila Amerika Syarikat meminta timbal balas, kenyataan yang lebih tegas datang selepas kritikan daripada Kanselir Jerman Friedrich Merz terhadap cara Amerika mengendalikan krisis dengan Iran. Menurut laporan antarabangsa, Merz mempersoalkan strategi Washington.
Dan Rumah Putih bertindak balas, seolah-olah Jerman sedang menyerang usaha Amerika sendiri. Menurut laporan, Pentagon kemudian mengumumkan penarikan balik dengan mengatakan bahwa keputusan itu dibuat selepas semakan semula kedudukan ketenteraan Amerika Syarikat di Eropah. Bagi Trump, kiraannya mudah. Amerika Syarikat membelanjakan, melindungi, mempersenjatai, mengangkut, dan menanggung risiko utama. Apabila Ukraina memerlukan, Washington telah menghantar senjata, wang, dan sokongan strategik. Apabila Eropah meminta jaminan terhadap Rusia, askar-askar Amerika kekal di tanah Eropah. Tetapi apabila Amerika Syarikat berkonflik secara langsung dengan Iran, sekutu-sekutu penting lebih memilih untuk menjauhkan diri, mengkritik atau mengehadkan penggunaan pangkalan. Inilah titik yang mengubah perbezaan diplomatik menjadi krisis kepercayaan. NATO ditubuhkan pada tahun 1949 pada permulaan Perang Dingin dengan 12 negara pengasas termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Prancis, Itali, Kanada, dan negara-negara Eropah lain. Hari ini, pakatan ini mempunyai 32 ahli. Logiknya sentiasa jelas. Serangan terhadap sebuah negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap semua. Tetapi mekanisme ini yang dikenali sebagai Artikel 5 hanya pernah digunakan sekali dalam sejarah, iaitu selepas serangan 11 September 2001 terhadap Amerika Syarikat. Maksudnya, apabila klausa tertinggi NATO diaktifkan, ia diaktifkan untuk mempertahankan rakyat Amerika. Perincian ini memberi kesan dalam ucapan Trump. Eropah menerima perlindungan di Kongres, kehadiran tentara dan jaminan Amerika selama berdekad-dekad. Tetapi apabila Rumah Putih menuntut penjajaran sepenuhnya, banyak kerajaan Eropah bertindak balas dengan berhati-hati, membuat pengiraan ekonomi dan takut untuk menyeret masyarakat mereka ke dalam peperangan yang tidak popular. Hasilnya ialah satu pakatan yang masih wujud di atas kertas, tetapi mula goyah dalam pelaksanaannya. Jerman cuba bertindak balas dengan mengatakan bahawa Eropah perlu mengambil lebih banyak tanggungjawab terhadap pertahanan mereka sendiri. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menganggap penarikan itu sebagai sesuatu yang boleh dijangka dan menegaskan bahawa Berlin mahu memperkukuhkan angkatan tenteranya. Tetapi hakikatnya, membina semula keupayaan ketenteraan tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia tidak cukup sekadar mengumumkan perbelanjaan. Perlu ada industri, peluru, askar, struktur perintah, pengangkutan dan kehendak politik. Dan bahagian terakhir itu adalah yang paling sukar untuk Eropah yang sudah biasa beroperasi di bawah payung Amerika. Bagi Moskow, berita ini adalah strategik. Walaupun tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun terhadap NATO, Rusia melihat musuh ketenteraannya yang terbesar sedang menghadapi konflik dalaman. Jika pakatan itu kehilangan perpaduan, tekanan di barisan hadapan Ukraine juga akan berubah. Pengunduran Amerika dari Jerman mungkin tidak mengubah perang serta-merta, tetapi ia mengubah suasana. Ia menunjukkan bahawa keutamaan Washington mungkin beralih dari Eropah ke Timur Tengah, ke Indo-Pasifik atau ke hemisfera Amerika sendiri. Bagi Beijing, isyarat itu juga kuat. China memahati setiap retakan antara Amerika Syarikat dan Eropah kerana mereka tahu bahawa sekiranya berlaku krisis di Taiwan, ia akan bergantung kepada keupayaan Amerika untuk membentuk pakatan dengan cepat. Jika Washington bertelagah dengan sekutu NATO kerana pangkalan, perbelanjaan dan sokongan politik, Beijing faham bahawa sistem pakatan Amerika sedang berada di bawah tekanan. Dan apabila sistem pakatan menjadi lemah, pesaing strategik mendapat ruang untuk menguji had. Kes ini mengingatkan kepada krisis Suez 1956. Pada tahun itu, United Kingdom, Prancis dan Israel bertindak terhadap Mesir selepas nasionalisasi terusan Suez oleh Gamal Abdel Nasser. Krisis itu mendedahkan perpecahan mendalam antara sekutu barat kerana Amerika Syarikat tidak menyokong tindakan British dan Prancis seperti yang diharapkan oleh London dan Paris. NATO sendiri mengakui dalam sejarahnya bahawa krisis Suez telah mendedahkan kekurangan perundingan politik dan perpecahan antara ahli-ahli pakatan. Pengajarannya adalah jelas. Apabila sekutu gagal menyelaraskan strategi sebelum krisis, pakatan itu menjadi lemah selepasnya. Contoh-contoh terkini di negara-negara lain menunjukkan corak yang sama. Di Afghanistan, pengunduran tentera Amerika memaksa sekutu-sekutu untuk bergegas melakukan pemindahan dan mendedahkan kebergantungan logistik mereka.
Dalam Perang Ukraina, Eropah berjanji untuk menjadi lebih autonomi, tetapi masih bergantung kepada senjata, risikan, dan kepimpinan Amerika Syarikat. Kini, dalam krisis dengan Iran, Itali, Spanyol, dan Jerman menunjukkan bahawa mereka tidak sentiasa bersedia untuk mengikut Washington apabila kos politik dan ekonomi menjadi tinggi. Dalam kekosongan inilah Rusia dan China meraihkan kerana mereka tahu bahawa kekuatan Amerika bukan sahaja terletak pada pesawat dan kapal mereka tetapi juga pada keupayaan untuk menarik sekutu ke pihak yang sama. Penarikan 5,000 askar dari Jerman oleh itu bukanlah penamat rasmi NATO tetapi ia merupakan satu tamparan hebat kepada pakatan politik yang telah menyokong sekutu-sekutu. NATO sedang menggunakan tentera sebagai alat tekanan. Dia mahu memaksa orang Eropah untuk memilih sama ada berbelanja lebih, memberi lebih sokongan dan lebih sehaluan atau kehilangan sebahagian perlindungan Amerika. Bagi Eropah, mesej itu tidak selesa. Bagi Rusia dan China, ia adalah peluang yang jarang berlaku. Akhirnya, apa yang berlaku ialah perubahan sikap. Amerika Syarikat mula mengurangkan kehadiran tenteranya di wilayah utama Eropah dalam NATO. Sebabnya ialah kekecewaan Donald Trump terhadap sekutu-sekutu yang, menurut Washington, meminta perlindungan tetapi teragak-agak apabila tiba masa untuk memberi sokongan. Dan itulah sebabnya penarikan ini mempunyai kesan yang lebih besar daripada bilangannya. Ia mengubah krisis diplomatik menjadi tanda nyata perpecahan. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan pada akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.